أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على عمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Sungai Lang Baru, Banting, Selangor Darul Ihsan, Malaysia, Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok Guru, Tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB, Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada kuliah subuh kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat, amin insya-Allah. Moga-moga diparingi waras, amin insya-Allah. Pertama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, InsyaAllah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga Allah. Amin insyaAllah. InsyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan tajuk kita iaitu syukur. Dan sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dahulu dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat at-tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Bismillah. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. Baik hadirin sekalian, tajuk kita pada pagi ini bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Tajuknya iaitu syukur. Tajuk ni penting kerana apa dia? Nombor satu, dia menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Bukti terima kasih pada Allah di atas nikmat yang banyak. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita nak hitung nikmat Allah, maka tidak akan terhitung banyaknya. Tuan ambil pensel, tuan ambil pen, tuan-tuan ambil kertas, tuan-tuan senarai satu demi satu nikmat banyak.
Cuma kita yang sangka, kenapa aku tak dapat ni, kenapa tak kahwin lagi, kenapa tak ada anak, kenapa tak ada rumah, kenapa tak ada tanah, kenapa tak ada jawatan, kenapa ni banyak. Ini banyak sebenarnya nikmat Allah beri pada kita. Saya bagi perumpamaan tuan-tuan, banyak tak banyak tu cuma kita yang tak nampak. Ya, umpama kita pergi kedai makan Thai, kedai Thai ni kan ada set A, set B, set C, set A apa dia? Siakap 3 rasa. Sotong celup tepung, telur dadah, tom yum, apa lagi? Ya, ada Allahumma salli sumat, sayur goreng, ya. Dah penuh atas meja ni, anak kita tegur, ya, kenapa tak makan lagi? Tunggu, satu lagi tak sampai. Apa dia? Sambal belacan belum. Punyalah banyak makanan tu dah ada atas meja, tapi dengan sebab satu tak makan dia. Ini dia. Itulah nak bagi tahu sebenarnya nikmat itu banyak. Cuma yang kita fokus ke satu je. Ustaz, kenapa anak saya ni ustaz? Elok-elok dah dapat kerja kat Selangor, dihantar ke Perak tadi. Ini 3 tahun dah di sana tadi. Ya, dengan cucu-cucu dibawa pergi sana tadi. Ya, yang kita nampak tu anak kita tu kenapa tak diposting ke sini? Doa saya tak makbul ke ustaz? Dah 3 tahun pergi umrah 3 kali tu doa pada depan Kaabah. Ya. Tuan-tuan, anak kita yang kat Perak dengan cucu kita dibawa ke sana tu mungkin mereka duduk di sana dengan environment kampung yang baik, jauh daripada hiruk pikuk bandar. Mungkin dalam keadaan mempunyai suasana kerja yang baik, ada bos yang baik, ya, jiran yang baik. Ya, banyak lagi nikmat yang banyak, tapi yang kita nampak cuma satu je. Kenapa tak diposting ke Banting misalnya? Kenapa tak diposting ke Selangor misalnya? Ini dia. Sebab tu dalam hidup ni tuan-tuan, kita boleh bersyukur dengan apabila kita melihat nikmat Allah Ta'ala yang begitu banyak. Ya, nikmat Allah Ta'ala ni banyak. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, nikmat paling besar apa dalam hidup sekarang ni? Nikmat kehidupan, nikmat kesihatan dan nikmat iman dan Islam. Ya, tuan-tuan, kalau kita nak belajar tentang nikmat, tuan-tuan belajarlah dengan orang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh berjalan, tuan-tuan betapa hebatnya nikmat berjalan ni. Tuan-tuan pergi beraya tengok ada orang yang dia terpaksa pergi dapur dalam keadaan merangkak. Kita boleh berjalan. Ya, tuan-tuan dapat nikmat boleh datang pergi masjid ni tuan-tuan. Kita rasa, ustaz, saya tak macam orang lain, kerja berpencen, setiap bulan dapat pencen, duduk rumah sambil tengok TV, temankan cucu tengok Doraemon dapat pencen. Saya tak ada pencen, kerja sendiri. Ni tak kerja tak ada lah. Ini dia. Nak bagi tahu hadirin sekalian, betapa nikmatnya kita boleh semayang subuh berjemaah pagi ni. Kita boleh dengar kuliah pada pagi ni. Ini satu nikmat yang mahal. Tuan-tuan kira penduduk Sungai Lang, tuan-tuan kira penduduk Banting, dengan tuan-tuan tengok yang boleh keluar semayang subuh, tuan-tuan kira berapa je. Kita jadi insan terpilih. Tuan-tuan, ni musim open house. Mula ada yang sedih, ustaz, jiran depan rumah tak invite, tak jemput saya. Ya, yang namanya open house. Tak jemput saja. Ni banyak ni nanti mantu kondangan. Ya, kondang mangan. Ya. Jadi hadirin sekalian, ya, musim perayaan ni, lepas puasa ni ramai orang buat kenduri kendara. Ya, bila kita tak dijemput sedih kita, ustaz, YB tak jemput saya tadi. Tan Sri tak jemput saya misalnya kan. Sedih kita. Ya. Apa nak sedih? Yang paling sedih apabila Allah tak jemput kita bangun qiyamul lail. Ini dia. Yang paling sedih apa dia? Bila mana dah jemput dah. Hayya 'alas salah. Zuhur nanti kan bunyi azan. Dah jemput dah, tak datang. Siapa jemput? Bukan raja, bukan sultan, raja segala raja. Allah jemput kita. Kita tak datang. Allahu akbar. Ini dia hadirin sekalian. YB tak jemput, kita tanya kenapa tak jemput. Allah jemput, Allahu akbar. Tak datang. Ini hadirin sekalian. Maka hadirin sekalian, nikmat paling besar yang pertama sekali, nikmat hidup kat dunia ni. Sebab jutaan berbilion manusia daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, semua orang nak hidup kembali untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Tuan-tuan ketahuilah betapa kebaikan yang kita lakukan ini hanya sementara. Kita mati hari ini, nanti besok dah tak payah dah nak pergi kuliah subuh ke, pergi semayang subuh ke, baca Quran ke, bangun malam ke. Ya, orang Jawa kata pompong si orep, sementara masih hidup ni buat baik, buat ketaatan banyak-banyak. Dan umur yang bertambah ni makin hari ni semakin dekat dengan kematian. Kalau ditakdirkan umur kita 60 saja, sekarang dah 50, maknanya tinggal 10 tahun. Kalau ditakdirkan umur kita 45, umur kita sekarang 40, dah tinggal 5 tahun. Kalau ditakdirkan umur kita 60, sekarang 58, tinggal 2 tahun. Kalau ditakdirkan umur kita 60, sekarang dah umur 60, tak tahu tinggal berapa minit, berapa hari, berapa jam. Tuan-tuan, umur yang singkat ini, orang mukmin fikir terlalu singkat umur yang berbaki untuk dijadikan pergaduhan dan permusuhan. Ni ada yang raya-raya ni yang tak balik rumah abang, tak balik rumah kakak, berdendam, gaduh, ya, adalah konflik keluarga.
Tuan-tuan, masa ni terlalu singkat untuk kita bermafsam muka sesama jiran, sesama adik-beradik, sesama rakan. Sebab besok bila kita mati, siapa nak tanam kita, siapa nak sembahyang kita, siapa nak ziarah kubur kita, betul tak? Jadi masa terlalu singkat. Kita lebih kurang ajalah tutup sebelah mata. Ya, kalau tanah kita kena ambil sekalipun, tuan-tuan, kita bukan tak ada tempat tinggal. Orang ambil tanah kita kat Kampung Endah, abang kita ambil. Berapa umur abang kita? 60. Bukan dia boleh hidup 600 tahun lagi pun. Ini dia. Ya, abang kita ambil tanah kita, kita boleh makan, boleh ngeseng, boleh ngoyo, boleh dolan ngono ngene. Kita boleh sana kemari, tak ada masalah. Ini dia. Bukan macam kat Palestin, tanah kena ambil jadi pelarian. Tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan, tanah satu lot yang kena ambil dekat Kampung Endah tu, tuan-tuan, kita jadi pelarian ke? Tak. Kita masih ada rumah kat Sungai Lang yang menyebabkan kita boleh anteng turu. Ini dia. Tuan-tuan, kita bahagia ni pilihan. Kita boleh bersyukur dengan nikmat yang banyak ataupun kita sibuk dengan apa yang kita belum dapat. Tuan-tuan, hadirin sekalian, ketahuilah, tuan-tuan, dunia ni kita kena tahu tentang, ya, dunia kita cari banyak mana pun dia tak boleh puas. Kerana sifat dunia ni makin hari makin tak seronok. Contoh gigi. Makin hari makin tak seronok mengunyah. Ini dia, musim raya ni kan, pergi kat rumah kawan-kawan kita, kacang semua, Allah, tak boleh makan kita. Ini dia. Yes, kita punya dengkul lutut kita ni makin hari makin tak seronok kita pakai. Ya, kena pula rumah yang 2 tingkat. Allahu Akbar. Sebab itu banyak ni, ya, kawan-kawan kita yang seumur dengan kita ni dah banyak dah. Kalau yang rumah 2 tingkat, dia buat rumah bawah. Dulu masa muda-muda, naik. Sekarang dah tak ada dah, semua rumah bawah aje. Ini dia. Rumah atas tak ada. Sekarang ni haji dah tak boleh naik atas dah. Kita makan kat bawah aje kita ni. Ya, kadang-kadang kat dapur je, kat dapur. Ini dia. Ya, nak bagi tahu, semakin hari semakin tak seronok kereta masa kita beli. Unclosed. Pada 10 tahun pakai, bunyi macam-macam, krak tu. Itu dia. Dunia ni makin hari makin tak seronok. Ya, kita tengok dulu rumah kita meriah, anak-anak kita. Bilik berapa? 5. Ni sekarang kita buka bilik itu kosong. Ni satu lagi bilik kosong. Mana pergi? Anak dah. Ada yang zaman belajar, ada yang kerja, ada yang mana dah wis kawinan, ya. Wis kawinan, dah dibawa dengan suami dia, ya, dah dibawa dengan menantu kita, ya. Jadi sekalian, dunia makin hari makin tak seronok. Kawan kita makin kurang. Siapa yang kawan dia makin bertambah? Tak, duduk di dunia kawan makin kurang. Makin lama makin kurang. Mana kawan yang, ya, dia hanya ramai bila kita ada duit. Ini dia. Bila kita senang, ramailah. Tapi kita takkan selamanya senang. Ya, sampai masa, ya, kita terpaksa terlantar sakit, sama ada di rumah sakit ataupun di rumah sendiri. Sampai masa kita akan, yang namanya apa dia, ya, makin hari makin bertambah usia. Kawan yang sebaya dengan kita dah meninggal dunia. Sekarang umur 40 ramailah kawan. Besok kalau umur 90, ada tak kawan-kawan yang seumur dah tak ada, semua dah tinggal batu nisan dia. Ini dia. Tinggal saya je dia. Dekat Sungai Lang ni tinggal saya seorang je umur 90. Tak ada orang dah. Ini dia. Nak bagi tahu, bertambah umur makin tak seronok duduk di dunia. Ya, atau hadirin sekalian, orang mukmin dia mula tukar cara bahagia dulu. Bahagia dulu tukar sport rim. Bahagia dulu tukar spoiler. Ya, bahagia dulu tukar-tukar warna rumah. Raya tahun 93 rumah warna kuning. Raya tahun 2003 rumah warna hijau. Tahun 2013 rumah warna ungu, tukar seronok. Boring. Sifat dunia sebab boring. Langsir kita dah berapa kali tukar. Ya, sofa kita dah berapa kali tukar. Tuan-tuan, sifat dunia ni boring. Ya, tapi bila tukar ni kan, tukar sport ni, tukar, kita nak layan kita punya benda. Diri kita ni dia ada 4. Ya, dia ada nafsu, dia ada keinginan, dia ada kebiasaan, dan dia ada apa dia? Dia ada keinginan, nafsu, kebiasaan, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada syaitan. Itu dia. Ya, syaitan ada kat dalam diri kita, keinginan, kebiasaan. Kebiasaan ni, ini yang bahaya, yang perlu kita betulkan. Sebab tu datang majlis ilmu, betulkan kebiasaan. Biasa kalau datang rumah orangnya mengompat. Ini dia. Datang rumah orangnya mengata. Ini kebiasaan yang perlu kita yang betulkan. Dan kita ada keinginan. Ya, setiap di antara kita ada keinginan. Dan keinginan ini kita tak mampu puaskan melainkan dengan mati. Selagi hidup, lagi tu kita nak. Dah mati, nak apa lagi? Ini dia. Selagi kita hidup ni kan, kita ada keinginan. Ada nafsu. Nafsu ni jahat. Ya, nafsu adalah apa dia? Keinginan yang kita mementingkan halal dan haram. Itu nafsu. Ya, dia tak kira.
Dia nak, dia capai. Dia nak, dia dapat. Ada kesempatan, dia buat. Ada peluang, dia buat. Dia tak kira halal haram. Itu dia. Orang yang tak puasa tu, dia ikut nafsu tu. Ini dia. Dia ikut syaitan tu, syaitan. Ya, pada setiap manusia tu dia ada syaitan dia. Yang membisik. Itu dia. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, baik tu akhirnya bertambah umur kita rasa macam habis dah duit aku dia. Tukar sport rim, tukar ni. Kita zaman-zaman kita kan. Setiap orang tu dia ada dia punya lifestyle, cara hidup dia. Bila fikir-fikir balik mana pergi duit aku dulu, rupanya kita punya zaman muda kita dulu zaman jolly. Dapat gaji tu sikit je kita bagi kat mak, RM50 je. Baki tu kita punya kasut. Tiap-tiap bulan tukar. Zaman-zaman tuan-tuan adalah zaman seluar gedebak ke apa tu kan. Zaman apa dia? Zaman baju mahal, Zaman saya ada zaman baju mahal, zaman kita nak beli baju murah pun ada, kat pasar pun ada, kita nak beli dekat outlet dekat mall-mall pun boleh. Zaman tuan-tuan pun begitulah. Bila fikir balik, Allah, duit tu habis untuk apa dia? Untuk pick up janda-janda tepi jalan. Ini dia. Dah kahwin dah, tapi apa dia? Tapi duk belanja. Saya ada baru ni dengar, taklah barulah. Ada orang ngadu pada saya, ustaz. Suami saya ni saya ni ustaz, anak dah 5 dah. Yang perempuan tu pun anak dah 5. Kami saling bercinta. Ini dia. Dua-dua dah kahwin. Yang ni anak dah 5, yang ni anak dah 5. Suami isteri. Yang laki ni dengan perempuan ni dah ada 5, masih bercinta lagi. Belanja telefon, belanja makan, dating sana, dating sini. Bukannya orang mana, orang banting juga. Itu dia. Ngadu kat saya, tuan-tuan. Saya nak bagi tu tentang hadirin sekalian. Duit tu, bila fikir balik, yang yakin dia nak insaf dah lah. Dia jumpa kat saya. Ustaz, saya nak insaf dah ni. Ni dia. Saya tak nak dah. Saya kesian. Masa dengan anak-anak habis. Patutnya ujung minggu boleh dengan anak-anak. Cakap dengan isteri, busy. Padahal dating. Dating dengan isteri orang. Yang isteri ni pun busy juga. Patutnya boleh ngeladeni anak-anak, tapi busy juga. Pergi dia dating dengan suami orang. Ni dia. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, duit tu habis. Akhirnya kita fikir, nafsu ni dia tak boleh dipuaskan. Nafsu kita tak boleh puaskan. Kalau keinginan kita berjawatan, misalnya kan, ustaz, saya ingin nak jadi ketua kampung macam mana. Bila dah jadi ketua kampung, lepas tu kalau boleh saya nak jadi penghulu. Kalau jadi penghulu, lepas tu kalau boleh saya nak jadi menteri besar. Bila dah jadi menteri besar, lepas tu kalau boleh saya nak jadi Perdana Menteri. Bila dah jadi Perdana Menteri, lepas tu manusia ni tuan-tuan, dia cepat boring. Tuan-tuan, apa pun dalam hidup cepat boring. Anak-anak kita belikan mainan, sekejap je boring. Lepas tu dah tak ada dah main. Ini dia. Kerana sifat dunia kita hanya nak apabila kita belum dapat. Dah dapat tak ada benda. Ini dia. Kita tak ada sibuk dah. Dah dapat dah lah. Ini dia. Sebab jiwa kita meronta-ronta. Kita nak. Jadi yang kawal tu iman. Iman ni mengawal nafsu kita. Mengawal keinginan-keinginan kita. Ini dia. Yang perlu kita tahan. Itu namanya sabar. Itu namanya syukur. Syukur dengan apa yang ada, sabar bertahan. Di dunia ni bukan tempat tinggal. Dunia ni cuma tempat singgah. Jadikan dunia tempat asing bagi kita. Tuan-tuan, bila kita pergi tempat asing, ini bukan tempat kita. Jadi kita nak apa dia? Kita nak empunya dunia ni sayang pada kita. Macam tuan-tuan, bila kita raya rumah orang, itu bukan rumah kita, tempat asing bagi kita. Tuan-tuan pergi Kelantan, Terengganu, Johor, Melaka, tuan-tuan beraya, raya rumah saudara mara, jiran tetangga. Itu bukan rumah kita. Ini tempat asing bagi kita. Masa kat tempat asing tu kita datang rumah, Assalamualaikum je. Kerana bukan rumah saudara kita. Kita pergi rumah saudara kepada saudara. Ataupun kita pergi ikut kawan kita beraya. Assalamualaikum, kita datang rumah tu, kita tengok rumah tu cantik, rumah kan. Dia masuk dalam. Kita nak apa? Kita nak supaya owner rumah sayang kat kita. Kalau kita tengok hamster tu kan, kita tengok dia ada bela hamster, bela tikus tu kan. Kita pegang, wow, dia marah. Hamster tu tak suka dengan aku dia. Dia tengok dekat belakang rumah dia ada bela ayam serama kan. Kita pun dia marah kita balik. Tengok dia ada bela kucing. Bela kucing besar, bela kucing tu kan. Kita baru nak belai dia nak gigit kita. Semua garang-garang kat sini. Semua ni nak makan orang ni. Tapi tuan-tuan, kita tak kisah. Sebab apa dia? Yang penting owner tu tuan-tuan, tuan rumah sayang dengan kita. Layan kita, main masuk. Tak apa tu, nanti boleh tengok kemudian. Masuk makan dulu makan. Kita seronok sebab apa dia? Tuan rumah tu seronok dengan kita.
Ni dia. Tapi kalau kita datang rumah orang tu, hamster sayang dengan kita, kucing nak peluk kita, monyet kat situ pun nak peluk dengan kita, tiba-tiba owner tuan rumah menyampah dengan kita. Tuan-tuan, inilah umpama kita duduk di dunia. Tuan-tuan, kalau orang tak suka dengan kita, biar pi lah. Orang Penang kata, biar pi lantak lah. Ini dia. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan ada tak orang tak suka dengan tuan-tuan? Ada ke ada? Ini dia. Tuan-tuan, mustahil kat dunia ni orang semua suka dengan kita, mustahil. Mesti ada, cuma kita yang tak tahu. Cuma siapa yang sangka semua orang suka dia, dia orang paling jahil sekali. Ini dia ulama sebut. Mesti ada orang tak suka dengan kita. Ini dia. Tapi tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kalau ada orang tak suka dengan tuan-tuan, ya, itu masalah orang tu, bukan masalah tuan-tuan. Betul tak? Itu masalah dia lah, bukan masalah kita. Kan, dia tak suka tu lantak dia. Yang kita ni yang penting kita nak Allah redha pandang kita. Itu paling penting duduk di dunia ni. Ya, orang tak suka kita, satu kampung tak suka dengan kita, tak ada masalah. Kita boleh makan, boleh minum, dia tak menjejaskan rezeki kita. Ya, kadang-kadang kita pening, punya satu kampung suka dengan kita sebab seorang je, Haji Dolah je tak suka dengan kita. Minta maaf kalau ada nama Haji Dolah je. Contoh dia. Haji Dolah tak suka dengan kita mumet, pening kepala bang. Orang isu turu tu dia. Apa bang, Haji Dolah tak suka dengan abang. Nangis kita dia, sedih. Haji Dolah tak suka dengan kita. Sebab Haji Dolah je tak boleh tidur malam. Haji Dolah tak suka dengan kita, boleh ngeseng, boleh ngoyo, boleh turu, boleh dolan, boleh meronom rene, tak ada masalah. Ini tuan-tuan. Tapi kalau Allah tak suka dengan kita, kat mana kita nak duduk tuan-tuan? Dunia ni tempat Allah. Ini dia. Sungai Lang Baru, semua tak suka kita, boleh pindah Sungai Lang Tengah. Sungai Lang Tengah tak suka kita, boleh pindah Sungai Kelambu. Sungai Kelambu tak suka dengan kita, boleh pindah Kancung Darat. Kancung Darat tak suka dengan kita. Satu Banting tak suka kita, pergilah tempat lain. Ini dia. Selangor tak suka kita, boleh pindah negeri lain. Tapi kalau Allah tak suka pada kita tuan-tuan, mana tempat kita nak duduk? Kalau bukan semuanya tempat Allah Ta'ala. Betul hadis sekalian, di dunia ni kejar pandangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, jadikan nikmat di dunia ni cuma ujian. Piramli kata apa? Cobaan. Betul tak? Ini dia. Di dunia ni tempat kita diuji. Ya, tuan-tuan, ada anak ujian, tak ada anak ujian, ada rumah ujian, tak ada rumah ujian, ada kenderaan ujian, tak ada kenderaan ujian, semua ujian. Ya, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ujian tak? Ujian. Ya, rasa kagum, aku je. Dalam keluarga saya ni, yang lain semua mengaji agama pun tak datang kuliah subuh macam aku tu dia. Aku yang sekolah cuma SMK je pun dah boleh datang majlis ilmu. Rasa ujub, kagum dengan kebaikan kita pun ujian juga. Dah bagus dah datang majlis ilmu, dah bagus dah salat malam, kagum pula. Ini dia. Ya, kemudian bila kita dah buat ibadah, diuji lagi ikhlas. Ini dia. Saya ada satu tempat ni, dia dah jadi 3 penggal jadi imam. Dia ngadu saya, Ustaz, saya diuji dengan ikhlas. Kenapa? Saya 3 penggal jadi imam, tiba-tiba tahun ni tak dilantik. Allah, rasa tidak dihargai. Padahal 3 tahun berkhidmat kepada masyarakat. Ya, hari-hari datang awal, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, jadi imam rawatib, ya, kondak yasinan, ya. Ya, kalau ada kematian, kita lah yang jadi orang depan sekali. Tiba-tiba dah tak ada gigi, tak dilantik contoh. Ini dia. Padahal tak ada gigi, boleh buat gigi palsu. Ya, tapi orang tak lantik contoh kan. Hari-hari datang masjid, tengok kita punya apa dia? Kita punya nama kita Imam 1, Nazir, Bilal, ya, nama kita dah ada, tiba-tiba penggal yang keempat kita tak dilantik. Allah. Tu rasa nak pergi masjid dengan tak pergi masjid tu rasa long lai. Pulaknya dapat haji-haji, nak tahu tak sebab apa haji tak dilantik? Ada orang nak jatuhkan haji. Dengar pula. Kadang-kadang benda tak betul pun. Kan? Kita pun percaya. Terus merajuk kita, setahun tak pergi masjid. Setahun. Lepas tahun baru tahu benda tu tak benar, fitnah. Baru datang. Allah. Nak diuji dengan ikhlas. Dan tuan-tuan, ya, suka saya sebut tentang hidup ni sebuah kesempatan. Dan apapun kesempatan yang Allah Ta'ala masih beri pada kita, kita hargai. Masa mana kita dilantik menjadi AJK, JKK, kita buat yang terbaik. Masa mana kita diboleh berceramah, ceramah baik. Besok dah kena tarik tauliah, tak payah ceramah dah. Contoh kan. Ya, masa kita mana apa dia? Masa kita jadi ayah yang terbaik. Masa kita jadi anak yang terbaik. Masa kita boleh kerja, buat kerja yang baik. Besok dah pencen dah, tak boleh dah. Betul tak? Kita nak kerja macam sebelum kita pencen. Masa kita diberi umur, buat yang terbaik. Masa kita diberi nikmat solat. Tuan-tuan,
Tuan-tuan dapat solat, tuan-tuan angkat takbir, buat solat yang terbaik. Sebab apa dia? Besok mati dah tak boleh solat. Masa kita boleh ada peluang baca Quran baik, yang terbaik. Maknanya dalam hidup ni memang kita manusia bukan sempurna, tapi kita cuba buat sehabis baik di atas peluang nikmat yang Allah Ta'ala masih beri pada kita. Kerana semua nikmat itu akan terhenti sekejap lagi. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi hospital, tuan-tuan tanya, Haji, umur berapa? 48. Ni dia, muda lagi. Allah dah ambil dah kaki saya, Ustaz. Saya dapat kaki ni 48 tahun je. Ni dia. Ya, kita tanya Haji, ya, Allahumma salli ala sayyidina. Kenapa ni? Kena potong kecil manis contoh kan. Saya nak bagi tahu tentang semua nikmat ini akan berhenti kejap lagi. Tuan-tuan, kita ni hari ni kita boleh melihat macam biasa. Allah Ta'ala nak jadikan mata kita tak boleh melihat, mudah saja. Saya ada kawan, mata dia tak boleh nampak sebab mula-mula masuk abuk je. Mula-mula masuk abuk. Lepas tu pergi hospital, pergi ulang berapa kali, akhirnya dah mata tu dah tak boleh nampak dah. Ya, Allah Ta'ala nak jadikan kita ni semasa kita akal kita ni masih waras. Ya, Allah Ta'ala nak jadikan kita jatuh bila air kena stroke, tu kita tu jadi tak tu orang pun kita dah tak kenal lah. Ini dia tuan-tuan. Nak baca Quran tak boleh, buka Quran nampak huruf tapi tak boleh baca. Hilang 40 tahun yang kita boleh baca Quran, tiba-tiba tak boleh. Sekelip mata tuan-tuan, balik rumah jatuh bila air, terus tak boleh baca Quran. Ini dia. Orang terus dah tak kenal lah. Sementara boleh kenal orang, berayalah pergi minta maaf. Sementara kita boleh baca Quran lah. Ini kita sebut tentang nikmat yang berbaki, yang mana banyak nikmat dah lah Allah Ta'ala ambil. Sebab di dunia ni makin hari Allah Ta'ala ambil nikmat. Ya, nikmat anak dah habis, nikmat mak ayah dah habis, nikmat adik-beradik dah habis. Adalah berbaki yang sikit-sikit. Tapi dah tak macam dulu. Nikmat apa dia? Nikmat bekerja dah habis, mungkin kita dah pencen. Nikmat apa lagi? Dan tapi kita sedang ada nikmat yang berbaki. Nikmat berbaki inilah yang kita manfaatkan sungguh-sungguh sebelum dia akan hilang sekejap lagi. Semua akan hilang. Kerana kita duduk di dunia, semua nikmat ini akan berakhir sekejap lagi. Baik itu orang mukmin, dia akan apa dia? Dia akan sentiasa berterima kasih pada Allah Ta'ala di atas nikmat yang banyak. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau ada orang datang rumah kita bagi sarapan, Assalamualaikum ni balik rumah nanti kan ada orang datang. Tahu. Assalamualaikum. Siapa ya? Ni nyong gi sarapan. Apa maning gi? Astagfirullahalazim. Kan wingi wis kai. Wingi lah iki kedino tadi. Kan bagi apa dia? Bagi kita ketewul misalnya kan. Dia. Bagi kita ketewul, ya. Lepas tu tiba-tiba tengah hari orang yang sama juga jiran depan rumah. Assalamualaikum. Apa meneng dia. Kan datang lagi bawa apa dia? Bawa lamb shank. Makan tengah hari kita lamb shank. Tahu lamb shank? Ya. Lutut lembu ke apa? Wallahu alam lah. Bukan ya? Ya. Itulah. Bagi lamb shank mahal. Ya, satu batang tu jaga sama RM50 makan satu pinggan. Ya. Kari lamb shank. Ya, kita makan lamb shank. Tiba-tiba petang bukan untuk makan malam, datang lagi buat minum petang. Bagi apa dia? Bagi pisang goreng, soon goreng, keladi goreng. Nak cakap apa ni? Allahu Akbar, terima kasih banyaklah. Tiba-tiba malam datang lagi bawa nasi Arab. Allahu Akbar. Sampai tak boleh nak cakap, terkedu mulut. Nak cakap terima kasih macam mana lagi? Sarapan dah bagi, tengah hari dah bagi, minum petang, malam pun datang lagi. Tak boleh cakap dah. Punya, ya Allah banyaknya nikmat kau beri, ya Allah. Tuan-tuan, nak bagi tahu orang datang satu hari 5 kali bagi kita makan, kita dah tak boleh nak cakap terima kasih dah tuan-tuan. Bukan tak nak cakap, sampai terkedu dah. Allah bagi nikmat kita daripada kita lahir sampai hari ini berapa banyak. Betul tak? Yang patut kita rasa betapa banyaknya nikmat Allah yang perlu kita syukurkan. Allahu Akbar. Baik itu hadirin hadirat yang sekalian. Orang mukmin ni dia sentiasa nampak nikmat Allah Taala. Ya, tuan-tuan, nak nampak nikmat Allah ni mudah saja. Ya. Bagi yang sihat, banyakkan ziarah orang sakit. Maka kita akan nampak betapa banyaknya nikmat kita. Ini dia. Dan pergi hospital, kita tengok orang-orang sakit, ziarah, tengok telantar Allah. Raya kat hospital. Kita boleh raya ni tuan-tuan. Allahu Akbar, seronok sangatlah. Ya. Tuan-tuan, bila mana kita nak belajar syukur, tengok orang lebih bawah daripada kita. Jangan tengok orang lebih atas daripada kita. Ya. Kita tengok yang lebih atas tu, itu hanya pada fizikal. Ya, kita tengok ustaz, duit saya tak banyak macam dia. Dia tanah dia baru kena langgar buat highway. Dapat pampasan 2 juta. Ya, duit dia banyak, duit saya tak banyak. Duit banyak,
Okey, duit banyak kenapa? Duit banyak dalam bank. Tuan-tuan tahu tak? Nikmat ni apa benda? Nikmat ni apa yang kita pakai, apa yang kita makan dan apa yang kita infakkan. Tuan-tuan ada harta banyak. Tuan-tuan belum tentu dia harta dalam bank tu kita punya. Kalau kita mati hari ni siapa punya? Ada dia. Tuan-tuan harta tuan-tuan apa yang tuan-tuan pakai sekarang ni? Yang dah kena taik, yang dah kena peluh ketiak gitu tu, ada orang nak pakai tak kita punya? Tak nak dah. Yang kita makan lepas tu jadi taik, ada orang nak ke taik kita? Tak ada dah. Apa yang kita makan, itulah harta kita. Kalau pisang banyak pun kat rumah kita belum tentu jadi rezeki kita. Orang tahu rezeki monyet. Tuan-tuan, Rasulullah kata rezeki kita ni apa yang kita pakai, kan? Yang dah kena peluh-peluh kita ni, yang tengah pakai saya ni, tuan pun tak nak pakai saya punya singlet saja, kan? Bau masyum, kan tuan-tuan? Yang kita pakai, yang kita makan, dah masuk perut, kalau keluar balik jadi muntah, orang tak nak dah, betul tak? Itu nikmat kita. Dan yang kita infakkan, itu betul-betul nikmat kita. Yang lain-lain, kenderaan mati tinggal, rumah mati tinggal, isteri mati tinggal, semua tinggal. Tu memahami nikmat. Habis yang 2 juta tu mati tinggal. Nikmat sebenar kita, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, dan apa yang kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak-banyak tu cuma pinjaman semata-mata. Itu dia. Ya, ni air ni tinggal. Yang saya minum dia jadi nikmat. Saya minum jap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ni baru jadi nikmat. Kalau tak adalah. Itu dia. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Orang mukmin cara bersyukur dia tuan-tuan, nombor 1 bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati maknanya menerima ketetapan Allah, betapa Allah Taala memberi mengikut yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Kalau ikut kemahuan kita ni memang tak ada habisnya. Tuan-tuan, kalau kita, sebab manusia ni dia tidak ada puasnya. Ya Allah, kalau boleh ya Allah dapat kereta kancil pun jadilah ya Allah. Betul tak? Daripada aku tak ada kereta tapi dapat kancil pun jadilah. Beli second jadilah, 3,000 pun jadilah. Nanti kalau dah ada kereta kancil, nampak pula yang lain, ya Allah kalau dapat kereta besar sikit. Gitu, manusia macam tu tuan-tuan. Masa aku tengah tak ada kerja ni, kalau dapat kerja apa-apa pun jadilah. Gaji 800 ke 600 ke tak kisahlah, janji dapat lah. Besok kalau dah kerja, tengok kawan-kawan, kau gaji berapa? 1,600. Macam mana kau beli gaji 1,600? Aku cuma 800. Kita nak gaji macam dia. Ni tuan-tuan, besok kalau dah 1,600, kita nak berapa lagi? 3,000, dah 3,000, nak 5,000, 20,000. Tuan-tuan, di dunia jangan minta banyak, minta cukup. Banyak belum tentu cukup. Ini dia. Orang yang tanah dia kena langgar, dapat pampasan 2 juta. Tuan-tuan, wah hebat dia, sogeh, duit banyak, seronok. Ya ke? Tuan-tuan, bahagia ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat yang saya sebut ni, tuan-tuan bahagialah. Bahagia ni apabila tuan-tuan berjaya mentaati Allah. Tu je. Kan tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala di dunia, bukan untuk dunia dan bukan untuk akhirat, tapi untuk mentaati Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kalau tuan-tuan berjaya mentaati Allah dengan ikhlas, berjayalah tuan-tuan. Itu saja KPI kita. Kita berjaya bawa anak kita kepada Allah, kita berjaya bawa isteri kita, kita berjaya bawa diri kita kepada Allah, berjaya dah. Yang lain-lain bonus je. Ada rumah besar cantik sikit, bonus. Ada kereta cantik sikit, bonus. Tak ada pun tak menjadi kesalahan. Yang menjadi kesalahan bila kita gagal mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Dan semua yang kita dapat ke tak dapat, dia jadi ujian. Dan dapat lagi besar ujiannya daripada tak dapat. Tuan-tuan, ada rumah dengan tak ada rumah. Ada rumah lagi besar ujiannya daripada tak ada rumah. Ada kenderaan dengan tak ada kenderaan. Bila tak ada duit, ujian kita tak ada duit. Tapi bila kita banyak duit, ujiannya apa dia? Besok di akhirat nak diaudit di hadapan Allah. Daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Yang kedua, bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah di setiap nikmat Allah berikan pada kita. Yang ketiga, bersyukur dengan cara menggunakan panca indera. Dan tak semua orang dapat melihat, mendengar, cakap, ada orang bisu, berjalan, menggunakan nikmat panca indera pada perkara yang diredai oleh Allah. Yang keempat, menggunakan nikmat-nikmat lain. Nikmat anak ada,
Jadikan anak kita ni yang menghantarkan kita ke syurga Allah. Jadikan kenderaan kita, ada kereta mewah, BMW, Ferrari, kereta Lamborghini, kereta apa, Alphard, apa semua, bawa pergi masjid. Ni, Haji, saya dengar Haji ada beli Ferrari, ya. Tapi jalan kaki je, zuhud tu bukan zuhud. Zuhud bukan tindakan, zuhud amalan hati. Zuhud ni tidak mencintai dunia. Ni dia. Ya, dia hatinya jauh dengan dunia. Dia ambil sebagai alat je pergi masjid. Bukan untuk sombong. Ini dia. Kerana apa dia? Kerana seronok dia menggunakan nikmat Allah Ta'ala, digunakan untuk mentaati Allah. Ini dia. Bukan pakai baju mahal. Bukannya sombong, tapi seronok pakai baju mahal. Allah dah bagi nikmat, ya, digunakan untuk mentaati Allah. Ini dia. Ya, jadi bukanlah kita ni naik basikal Ferrari kat rumah tu. Jadi naik basikal je, zuhud tu kan zuhud. Itu tak betul lah. Dia kena faham. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, itulah sedikit perkongsian kita pada pagi ini berkenaan tentang syukur. Ya, syukur ni tuan-tuan hadirin hadirat yang sekalian, barang siapa yang bersyukur, Allah Taala akan tambah nikmat. Dan semua nikmat ni akan berhenti. Cara mempertahankan nikmat adalah dengan bersyukur. Ya, mata boleh melihat, besok kita bangkit di hadapan Allah, boleh jadi kita dalam keadaan buta. Ya, mata kita hanya boleh melihat Allah apabila di dunia kita tidak melihat benda yang haram. Ya, begitu juga nikmat-nikmat yang lain, semuanya kita akan terhenti. Nikmat kita, nikmat semua akan terhenti, kecuali orang yang bersyukur, nikmat tu akan Allah Taala pertahankan. Ya, bahkan Allah ganda-gandakan dengan lebih baik lagi. Ya, nikmat persahabatan. Kalau bersahabat bukan kerana Allah, dia akan terhenti. Jadi besok di akhirat bergaduh. Rupanya kau kawan dengan aku, rupanya nak harta. Rupanya kawan dengan aku, rupanya ada ambil kesempatan-kesempatan yang lain. Bila kita berkawan dengan Allah Ta'ala, nikmat persahabatan akan berterusan. Nikmat keluarga akan berterusan. Nikmat harta, semua nikmat yang tuan-tuan ada pada hari ini, dia akan kekal di sisi Allah besok di akhirat dengan sebab bersyukurnya kita. Jadi sekadar itulah perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Ya, insya-Allah. Jadi mari kita akhirkan pertemuan ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ampun dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa sekalian umat Islam ya Allah. Ampun dosa kami yang kecil maupun dosa kami yang besar, dosa yang kami sedar maupun yang kami tak sedar. Ya Allah, apabila itu ya Allah, apabila itu pun kami tak sanggup menahan panas, macam mana kami perlu menanggung periknya, pedihnya api neraka-Mu ya Allah. Allah, kami mendatangkan ini ya Allah, kami bakal jenazah ya Allah. Kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami ya Allah. Tak kala mana kematian kami mula sampai ya Allah. Ya Allah, sudilah anak kami yang paling soleh untuk uruskan jenazah kami, mandikan kami, kafankan kami, solatkan kami, iringi kami ke perkuburan dan membawa kami pelalahan ke liang lahat ya Allah. Langkah demi langkah seorang-seorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kalajengking dan ular ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya ya Allah. Allah, kami mendatangkan ini ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Kami mendatangkan ini beri rezeki yang halal lagi barakah buat kami ya Allah. Ya Allah, buat ibu ayah kami tercinta ya Allah, masukkan mereka ke jannatul firdaus-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Seperti biasa, tuan-tuan yang nak dapatkan madu boleh dapatkan di belakang, boleh ambil dahulu. Di botol ada nombor akaun, boleh transfer bila lapang insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.